Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang topik baru, iaitu penjenamaan produk untuk pemasaran produk. Okay, kita tengok apa yang ada dalam penjenamaan produk. Okay, untuk standard kandungan yang pertama kita kenal pasti klasifikasi produk. Okay, untuk klasifikasi produk ni kita kenal dua jenis klasifikasi produk dan mengkategorikan produk pengguna dan produk industri. Okay, yang kedua, jenama produk. Jenama produk ni kita kenal pasti reka bentuk jenama, menilai ciri-ciri pemilihan jenama dan menghasilkan jenama produk yang baik. Okay, yang ketiga, logo produk. Yang pertama, kita akan menentukan jenis-jenis logo produk, menilai ciri-ciri logo dan menghasilkan logo yang sesuai untuk produk yang dibina. Dan yang keempat, slogan produk. Menerangkan jenis dan ciri slogan dan menghasilkan slogan yang sesuai untuk suatu produk serta menghasilkan slogan yang sesuai bagi produk yang dibina berdasarkan jenis, slogan dan ciri. Okey, kita akan menggunakan tajuk klasifikasi produk. Okay, apa yang ada dalam klasifikasi produk? Okay, klasifikasi produk ialah merupakan barangan, perkhidmatan dan sebagainya untuk memenuhi keperluan pengguna dan memberi kebaikan. Okey, produk ni dia merupakan boleh barangan, perkhidmatan dan sebagainya lah. Maksudnya barangan tu barang lah, maksudnya barang seperti kursi, meja, beg, bantal, tilam, semua tu barangan. Tapi perkhidmatan ni benda yang melibatkan memerlukan tenaga manusia lah untuk dipasarkan. So contohnya menjahit, menggunting, mengurut, memotong rambut, tu perkhidmatan lah. Okey, maksudnya produk ni ada dua kategori bagi memenuhi keperluan pengguna lah. Okey, klasifikasi produk ni kita bahagi kepada dua, iaitu produk pengguna dan produk industri. Maksudnya ada dua jenis produk produk pengguna dan produk industri. Okey, kita pergi satu-satu. Produk pengguna. Okey, untuk produk pengguna ni ada tiga jenis, iaitu barang keperluan asas. Okay. Yang kedua, barangan istimewa. Dan yang ketiga, barangan memberi belah. Okay, apa yang dikatakan barangan keperluan asas ni adalah barangan keperluan lah, harian biasa lah. Contoh, benda yang penting dalam hidup. Maksudnya kalau tak ada keperluan ni, barangan tersebut tak boleh hidup lah. Contoh, beras, gula, tepung, ubat gigi, sabun, benda yang kita penting lah, kita perlu ada . Barangan istimewa ni barangan yang kita sukakan nak dapat dan selalunya kita perlukan masa untuk kita dapatkan barangan istimewa tersebut . Contohnya macam handset, kamera, komputer, itu barangan istimewa. Maksudnya barangan beli belah ni barangan yang kita selalu pergi shopping ataupun bermusim. Maksudnya barangan seperti beli baju, pakaian, kasut, pakaian sekolah, dia bermusim lah. Maksudnya ada musim sekolah, musim perayaan, macam tu lah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, produk pengguna ni, okey, kita bagi pada tiga, iaitu barang keperluan asas, beli belah dan barang istimewa. So keperluan asas ni kita beli tanpa pertimbangan lah. Contoh tadi dah beri, contoh beras, susu, gula, ubat gigi dan sabun. Kos unit dia adalah murah, dia kerap kita beli dan pelbagai lah dalam runcit ni . Lepas tu usaha memilih tu kita minimum. Maksudnya kita ni tak adalah bersungguh-sungguh sangat nak membeli, biasa je dia minimum. Okey, barangan membeli belah ni barangan yang dibelikan berdasarkan perbandingan dari segi kesesuaian kualiti, harga dan bergaya. Contoh dia pakaian, beg, kasut dan perabot. Okey, mampu bilik, berkala. Kadang-kadang yang kita beli belah ni melalui saluran tertentu lah. Maksudnya kita pergi pasar raya, beli ke kedai tertentu lah. Okey, dan usaha membeli ni sederhana lah. Okey, untuk barangan istimewa ni barangan yang unik dan berjenama. Okey, benda yang kita suka nak dapat lah. Contoh mesin bercetak, motosikal, komputer, handset selalunya dia adalah mahal dan jarang kita nak beli Okey, terhad
Lepas tu dia punya usaha beli maksimum lah. Maksudnya kalau kita nak satu produk tersebut, kita berusaha untuk dapatkannya lah. Okey, kita pergi pada produk industri. Produk industri ni terbahagi kepada kepada 5 bahagian. Kepada 5 bahagian. Produk industri yang pertama adalah bahan mentah, yang kedua adalah bekalan, yang ketiga bahan komponen, yang keempat pemasangan, dan yang kelima adalah peralatan aksesori. So ada 5 lah produk industri ni. Ni lebih pada kilang punya produk. Kita tengok kategori produk industri ni. Produk industri ni kita bagi deskripsi dia. Untuk pemasangan ni, kita harta modal ini boleh dibelanjakan dan dikurangkan jika ada susut nilai. Contohnya mesin di kilang, kos unit adalah tinggi, frekuensi pembeli dia adalah jarang, dan dia keputusan dia lebih pertimbangan lah. Peralatan aksesori pula, peralatan yang mempunyai jangka hayat yang pendek dan juga bukan produk akhir. Contohnya adalah kamera dan telefon bimbit. Kos unit dia adalah sederhana, frekuensi dia tidak kerap, dan kita akan buat pertimbangan yang wajar lah untuk membelinya. Bahan mentah ikut keperluan dan seperti keselamatan, kemudahan dan ekonomi lah, bagi ia merupakan sebahagian daripada produk akhir. Contohnya minyak, kelapa sawit, kayu balak dan getah. Bergantung pada kuantiti dan biasanya harga dia tinggi, dan kita frekuensi beli dia kerap lah dan sedikit pertimbangan, tapi ada kontrak yang lama. Manakala bahan komponen, barangan yang siap atau hampir siap untuk memerlukan pemasangan atau proses minor sebelum menjadi produk akhir. Contoh dia adalah motor, bateri, wire, tekstil. Kos unit dia adalah sederhana, kita selalu beli, dan kita memerlukan kemahiran kejuruteraan. Last sekali adalah bahan bekalan. Bekalan ni adalah barangan bukan produk, tapi digunakan dalam pembuatan. Contoh dia adalah bahan pembaikan, mentol, nut, bolt, skru, gris dan kertas. Kos unit adalah rendah, kita selalu beli dan memerlukan sedikit pertimbangan lah, kecuali jika ada kontrak lah. Kita tengok yang jenama produk. Habis tentang kategori produk. So sekarang kita nak tengok jenama produk lah. Jenama produk ialah nama, terma, image, identiti atau representasi sesuatu produk bertujuan untuk mudah dikenali atau dikenali pengguna. Contoh jenama produk ni ada yang pertama, ada 4 lah. Yang pertama bentuk nama, brand name. Bentuk nama ni adalah huruf, nombor, sekumpulan perkataan atau perkataan-perkataan lah. So kalau ada perkataan, huruf ataupun gabungan lah, dua-dua tu kita panggil bentuk nama. Jenama bentuk cap atau brand mark, dia adalah simbol reka bentuk atau pewarnaan ataupun reka bentuk tersendiri lah. Maksudnya kalau dia simbol ataupun reka bentuk tersendiri tu, kita panggil bentuk cap. Jenama cap dagangan berciri perseorangan ataupun trait character. Maksudnya dia menunjukkan seseorang perseorangan yang mempelopori penemuan perdagangan tersebut. Kadang-kadang dari segi bentuk nama orang tu lah, identiti orang tersebut. Itu yang dikatakan sebagai cap dagangan berciri perseorangan. Manakala cap dagangan pula adalah trademark lah. Cap dagangan, bentuk cap dagangan, dia gabungan semualah, nama, cap dalam bentuk berciri perseorangan. So gabungan ni, nama dengan berciri perseorangan ni, dia akan dirilis secara undang-undang. Apabila digunakan, dia ada simbol R kecil. So kalau huruf R kecil ni, maksudnya dia adalah berciri bentuk cap dagangan. Kita tengok yang contoh bentuk jenama produk. Jenama produk ni, kita tengok yang brand name. Brand name ni contoh lah, bentuk huruf ataupun huruf dengan nombor ataupun gabungan lah. Kalau tengok lah, CSR dengan Saji lah. Bentuk cap pula brand mark. So kita tengok bentuk dia lah. Kalau bentuk proton tu, dia kita beli daripada je, kita tahu lah bentuk proton, bentuk shell. Ni bentuk tenaga nasional, bentuk PDRM. Bentuk cap dagangan berciri seorangan ni dari segi nama lah. Kalau kita tengok nama Tamin, Suzuki, Yamaha, tu adalah bentuk cap berciri perseorangan. Manakala cap dagangan bentuk trademark ni, dia gabungan bentuk nama dengan bentuk cap.
Maksudnya ada nama, macam Ramli ada nama, dia ada bentuk. Bentuk cap tadi, bentuk dia So macam agrumas ni nama, tapi dalam agrumas tu bentuk elips. Itu kita panggil bentuk cap. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, ciri-ciri jenama. Pemilihan jenama ni, okey, ada beberapa cara kita nak pilih jenama. Okey, yang pertama mesti pendek dan ringkas. Jenama tak boleh panjang. So selalunya pendek lah. Levi's, Puma, Polo, Bam. So nama dia ringkas, senang disebut, mudah dikenali, senang sebut. Lepas tu tiada unsur negatif, disukai, sesuai dan bermakna. Maksudnya nama tu memang mudah, senang nak sebut, bermakna, sesuai, disukai, kita sebut pun dah mudah ingat. Okey, tu jenama, ciri jenama. Okey, jenama pengeluar. Okey, jenama pengeluar pula terbahagi pada 3 So ada individu, keluarga dan kombinasi. Okey, yang mana dikatakan individu, jenama keluaran yang berbeza serta berlainan dari segi kegunaan dan prestasi. Contohnya jenama pada margarine seperti Adela dengan pelangi. Maksudnya setiap keluaran dia mungkin dia berbezalah. Adela mungkin keluaran dia lain, pelangi dia keluaran lain. So dari segi bentuk individu. Okey, kalau jenama bentuk keluarga berbeza dipasarkan di bawah satu jenama. Maksudnya jenama tu berbeza tapi dipasarkan dalam satu jenama. Contohlah kalau ikut Ramli ni dia banyak. So Ramli Food Processing ni dia menggunakan jenama Ramli untuk semua keluaran. Okay, tak kira lah dia roti ke, sosis ke, daging ke, nugget ke, masih di bawah satu jenama, itu Ramli Food Processing. Itu bagi jenama keluarga. Okey, makanan jenama kombinasi, jenama yang menggabungkan jenama individu dan jenama keluarga, mengaitkan nama dagangan. So kita gabungkan individu dengan keluarga ni, kita panggil jenama kombinasi. Contohnya jenama Proton. Proton ni adalah jenama lain bagi keluaran seperti Proton Perdana, Proton Azora, Proton Privy dengan Proton Saga. So kalau tengok Proton Haita ni dia ada banyak jenis. So tapi sebenarnya di bawah satu jenama. Itu kita panggil jenama kombinasi. Okey, kita pergi yang seterusnya, logo. Okey, logo produk ialah tanda keterampilan satu syarikat, produk, perkhidmatan atas kumpulan produk atau perkhidmatan. So dia tanda keterampilan. Okey, 3 jenis logo, iaitu huruf, logo representasi atau kombinasi, dan satu lagi logo bentuk simbol. Maksudnya kalau logo huruf ni ada bentuk huruf, logo tu dalam bentuk huruf, atau kalau logo simbol ni dia bentuk simbol lah. Dan logo representasi ni atau kombinasi ni gabungan lah huruf dengan simbol. Dan logo ni nak beritahu kita punya ni dia mempunyai warna lah, paling kurang dia adalah 3 warna. Okey, ciri-ciri logo. Okey, sama macam ciri jenama. Logo ni dia mesti ringkas, unik, asli, mudah diingati, tidak terlalu abstrak, bermakna, muka type yang sesuai, kesesuaian produk, tiada unsur negatif dan bertahan lama. So logo ni memang kita kena buat yang mudah dan tidak terlalu kompleks lah, yang simple dan menarik, dan sesuai dengan produk yang kita hendak hasilkan. Okey, kita pergi produk berikutnya ialah slogan produk. Okey, yang terakhir untuk slogan produk. Slogan produk ada 2, bentuk hardshell dan bentuk institusi. Bentuk hardshell ni adalah perkhidmatan pengguna yang menggunakan setiap hari lah. Maksudnya kita kalau kita beli mungkin ada slogan dia yang tersendiri, yang menyatakan keistimewaan bagi produk. Contohnya harum bersih, lebih bersih. Slogan ini bertujuan untuk mempengaruhi pengguna untuk beli produk atau perkhidmatan tersebut. Okey, yang kedua, bentuk institusi, imej yang kuat terhadap suatu institusi. Kebanyakan syarikat menggunakan slogan yang dicipta pada setiap iklan yang dikeluarkan. Maksudnya slogan asas dia lah. Contoh macam Milo, membesar, sihat dan kuat. Maksudnya slogan tu sentiasa digunakan sampai bila-bila. Yang tu dipanggil slogan bentuk institusi. Walaupun keluaran Milo tu sentiasa berubah dari satu masa ke satu masa. Okey, lepas tu yang terakhir, okey, apa ciri-ciri slogan? Okey, dia mesti ringkas, slogan tak boleh panjang, dia mesti ringkas, senang dipahami dan bahasa yang mudah.
Okey, macam tadi membesar sihat dan kuat. Maksudnya kita faham. Bila kita baca tu kita faham apa maksud slogan tersebut. Dan bahasa dia mudah. Okey, yang tu sahaja untuk topik